Sekitar 9 tahun yang lalu, hal berkaitan microchip ini telah hangat dibicarakan secara meluas di media sosial. Tetapi ketika itu, untuk membuktikan ada microchip yang sebesar sebutir beras sangat sukar, kerana pada waktu itu tuan-tuan, ia di peringkat masih dalam peringkat dibangunkan teknologinya. Tetapi 4 tahun yang kebelakangan ini telah pun ada bukti-bukti jelas menunjukkan ia wujud dan telah mula disuntik kepada masyarakat manusia dalam dunia. Antaranya negara yang paling besar rakyat dia menyuntik microchip ini adalah negara Sweden. Kemudian beberapa negeri di Amerika Syarikat dan syarikat-syarikat yang besar yang kapitalis menerima suntikan ini dan disuntik kepada pekerja mereka. Jadi sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, berkaitan suntikan yang ada microchip ini, dan hamba tidak bercerita mengenai vaksin. Hamba hanya nak bercerita mengenai microchip ini sahaja, tuan-tuan. Jadi jika anda tidak mahu menerima, sebagai contoh, kita cerita sebagai contoh kemungkinan. Jadi sesiapa yang dia menolak untuk diberikan microchip, maka orang ini, tuan-tuan dan puan-puan, dia akan mendapat masalah yang masa mendatang. Contohnya, sesiapa yang menerima suntikan ini bermakna dia telah diberi tanda. Dan apabila telah diberi tanda, bermakna dia akan mempunyai seperti nombor ataupun identiti untuk dikenali oleh sesebuah negara itu yang mempunyai sistem microchip ini. Jadi ia akan dijadikan wajib. Bila dijadikan wajib, orang yang tolak untuk terima perkara ini, dia akan mendapat masalah-masalah yang akan membuatkan hidup dia mengalami kesukaran. Antaranya, mereka tidak boleh dapat membuat urusan jual beli, ataupun mereka sukar untuk bekerja di seluruh dunia, ataupun orang yang menolak untuk terima teknologi microchip ini, dia tak akan dapat mampu membeli makanan. Dia tak akan boleh masuk berurusan di kedai-kedai, supermarket, shopping kompleks, tuan-tuan dan puan, ataupun dia nak pergi bayar bil, nak pergi bank keluarkan duit, masukkan duit, ataupun dia nak isi minyak sekalipun. Bermakna kehidupan dia tu akan menjadi masalah. Maka akhirnya keputusan yang diambil apa dia, tuan-tuan? Dia patuhlah kepada undang-undang yang diciptakan oleh New World Order. Kerana dia mengatakan susahlah hidup macam itu, nak buat ni tak boleh, itu tak boleh, tak apalah, kita ambil je lah teknologi microchip. Ini contoh, sebagai contoh, tuan-tuan. Walau bagaimanapun di dalam negara-negara besar, ada ramai masyarakat yang membantah perkara ini, seperti mana pada hari ini yang berlaku. Dan begitu juga ramai di kalangan orang Islam sendiri yang telah mula nampak bahawa adalah benar jika hidup dalam taat kepada agama. Perkara ini akan nampak secara terang-terangan kepada manusia. Apabila seseorang itu dia telah jauh kepada Tuhan, kehidupan dia itu akan dilihat oleh orang sebagai satu kehidupan yang sangat pelik. Tuan-tuan dan puan, begitu juga kepada orang Islam yang hidup dia itu tidak bertuhan. Apatah lagi kalau dia menyembah selain daripada Allah. Orang yang hidup dia menyembah selain daripada Allah, maka orang ini akan menerima siksaan azab yang sangat perik di akhirat kelak. Tuan-tuan dan puan, maka inilah apa yang dibincangkan dahulu. Cuma pada video ini hanyalah sekadar ringkasan yang hamba kongsikan. Tajuk ini panjang, tuan-tuan. Ada banyak berkaitan teknologi, sains dan fakta-fakta situasi-situasi tertentu.
Sebagaimana yang kita tahu, yang anda tahu melalui kajian agenda konspirasi dan akhir zaman, kita dapat lihat kumpulan manusia yang mengendalikan perjalanan New World Order. Sebahagian besar kerajaan dalam dunia hari ini adalah ahli mereka dan duduk di bawah pemerintahan mereka. Jika ada seseorang pemimpin di dalam dunia yang dia ini menolak arahan dan perundangan yang mereka ciptakan, maka orang itu akan mendapat masalah. Negara dia akan dapat masalah yang sangat banyak. Jadi ia akan menyebabkan rakyat-rakyat dalam negara itu marah. Bila marah akan jadi pelbagai masalah yang berjangkit. Dan begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, kerana dunia hari ini telah melalui perubahan. 3 tahun yang lepas hidup kita tidak seperti hari ini. Dan inilah perubahan yang telah ditetapkan secara perundangan, perubahan yang global. Peperangan akan berlaku apabila negara-negara yang lain menolak perundangan New World Order ini, tuan-tuan. Dan banyak masalah akan berlaku. Kerana New World Order itu bersikap dominasi dan manipulasi. Jadi sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita akan jumpa pada siri yang kedua video ini. Kerana tajuk ini panjang untuk dikongsikan, maka tidak cukup 10 minit untuk hamba bercerita. Walau bagaimanapun sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan, kita tetap berpegang kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih hebat, yang maha berkuasa, yang maha merancang segalanya. Jadi wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.